Hai, saya Jeffrey Tan, seorang penganalisis telekomunikasi di RHB Investment Bank. Sektor telekomunikasi di Malaysia terdiri daripada operator talian tetap rangkaian mudah alih termasuk MNO. TM atau Telekom Malaysia ialah operator talian tetap yang dilantik dengan bilangan pelanggan jalur lebar dan tetap terbesar. Kita perlu mengetahui perbezaan antara MNO dan MVNO ataupun operator rangkaian maya mudah alih. MNO memiliki rangkaian dan aset-aset spektrum di samping mengambil sebahagian besar capex atau perbelanjaan modal untuk meluaskan kapasiti dan liputan mudah alih mereka. Operator rangkaian mudah alih utama ialah Celcom Digi, iaitu produk gabungan antara Digi Telecommunications dan Celcom Axiata. Mereka meliputi bilangan pelanggan dan janaan keuntungan terbesar, diikuti oleh Maxis dan U-Mobile. MVNO ialah operator telco tahap 2 yang tidak memiliki infrastruktur rangkaian mudah alih tetapi menawarkan jenama mudah alih atau perkhidmatan yang disediakan melalui infrastruktur pihak ketiga. Dalam kes ini, pihak MNO. Ini termasuk syarikat seperti TuneTalk, Merchant Trade, Red One, Alltel dan XOX. TM juga menawarkan produk dan perkhidmatan mudah alih di bawah jenama Unify Mobile sebagai sebahagian daripada tawaran pakej mereka. Terdapat beberapa peristilahan industri yang unik pada sektor telekomunikasi yang perlu diketahui para pelabur. Antaranya ialah prabaya, pascabaya, keuntungan purata per pengguna ataupun ARPU, termasuklah G dan pembatalan. G adalah singkatan untuk generasi yang merujuk kepada evolusi teknologi mudah alih dengan 5G sebagai pencapaian evolusi terkini selepas evolusi jangka panjang atau 4G. 5G menawarkan keupayaan data yang jauh lebih tinggi dan kadar sampukan lebih rendah berbanding generasi terdahulu, membuka peluang untuk pelbagai kes penggunaan baru. Fikir realiti terimbuh, realiti maya, kenderaan berautonomi, pengawasan jauh dan pengeluaran pintar. Model langganan prabaya dan pascabaya mempunyai profil risiko yang sangat berbeza. Operator mudah alih cenderung untuk menghadapi kadar pembatalan lebih tinggi, misalnya pembelotan pelanggan dan hutang lapuk dalam kes langganan prabaya. Keuntungan purata per pengguna ialah penanda aras atau rujukan industri yang menunjukkan kecekapan perbelanjaan dan penggunaan pelanggan biasa yang lazimnya digunakan oleh penganalisis dalam unjuran keuntungan. Semestinya pelanggan pascabaya mempunyai ARPU yang lebih tinggi berbanding pelanggan prabaya. Sektor telekomunikasi di seluruh dunia menyaksikan pertumbuhan trafik data yang pesat. Hal ini hasil kadar penembusan telefon pintar yang tinggi merentasi pasaran. Penggunaan kandungan definisi tinggi yang semakin meluas atau perkhidmatan SVOD, kebergantungan yang tinggi terhadap media sosial dan pengenalan 5G. Fasa pandemik yang melanda juga menyaksikan peningkatan langganan jalur lebar fiber apabila mod bekerja secara hybrid dilaksanakan. Dengan kadar pertumbuhan data yang pesat membawa kadar keuntungan yang signifikan, peluang untuk syarikat telco menjana pendapatan daripada pelaburan rangkaian mereka. Persaingan harga data telah menjadi kelemahan utama dalam sektor ini dengan pemerolehan hasil data yang mampat. Hakikatnya ialah pertumbuhan ARPU kekal fokus kepada pengajuran kempen berdasarkan polisi penyasaran segmen pasaran yang mengutamakan kesesuaian harga, aktiviti ekonomi yang lemah di samping menggalakkan penggunaan 5G. Para pelabur perlu mengetahui risiko-risiko utama apabila melabur di dalam sektor telco dengan profil risiko yang selari dengan ufuk pelaburan mereka. Industri telekomunikasi berhadapan dengan tekanan struktur dalam janaan keuntungan dan margin ekoran ketepuan pasaran, cabaran pengewangan data dan persaingan pasaran yang sengit. Berkenaan risiko perundangan pula, syarikat telco dikawal selia dengan ketat dan tertakluk di bawah pelbagai perundangan dan polisi yang digubal yang berkemungkinan membawa impak besar dalam janaan pendapatan masa hadapan. Walaupun sektor telekomunikasi lazimnya mendapat kadar dividen yang bagus kerana aliran tunai mereka yang kukuh, tetapi terdapat beberapa pengecualian dalam kes ketidaktentuan CapEx. Penggabungan industri membawa potensi risiko keuntungan di dalam sektor ini. Industri telco menyumbang kira-kira 1 hingga 2% dalam kadar pelepasan gas rumah hijau global dengan sebahagian besarnya daripada tenaga yang digunakan untuk operasi rangkaian mereka. Namun begitu, kadar pelepasan sektor ini jauh lebih rendah berbanding sektor berteraskan tenaga seperti industri penerbangan dan besi. Salah satu fokus utama dalam inisiatif alam sekitar ialah usaha pengurangan jejak karbon keseluruhan melalui penggunaan tenaga yang lebih optimal dalam operasi rangkaian. Penyelesaian berteraskan solar semakin popular sebagai tenaga alternatif dalam operasi stesen rangkaian mudah alih. Bukan itu saja, industri telco mula menerokai sumber TBB lain seperti kincir angin, hidrogen dan sel bahan api hidrogen.